Performance anxiety, okay? Sebab apa? Bila dia tengok porn, apa yang jadi adalah dia tengok, dia punya besar, dia punya panjang, dia punya lama. Tapi aku punya kecil, pendek, tak tebal mana. Tak tengok sekejap. Nanti dia akan jadikan dia tu anxiety. Yelah. Bila dia jadi anxiety, dia kau rasa baka mana pula kan? baka mana pula kan? Bukan baka Afrika kan? Bukan baka Arab kan? Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Muhammad Noor, abang air mani anda. Banyak orang cakap Mano bila nak buat podcast, akhirnya malam ni adalah episod pertama podcast Mano bertajuk Merentan. Apa hari ni kita kan memang selalu merentan. So hari ni apakah topik yang kita nak bawa? Topik yang kita nak bawa hari ni macam menarik juga sebab Mano memang sentiasa sinonim dengan abang air mani. So hari ni kita nak cerita berkisarkan topik-topik tu juga. So hari ni saya nak perkenalkan seorang yang kalau macam makmal biasa Mak Noor lah. Tapi kalau doktor ini biasa. Ini kalau kita tengok FYP memang dia je lah. Dia macam ni. Dia ada FYP dia selalu tunjuk-tunjuk barang. Aku tak tahu lah ada orang curi video dia aku rasa. So mari kita perkenalkan Dr. Samhan. Apa khabar, Alhamdulillah. Apa khabar Mak Noor? Baik, sihat. Terima kasih banyak Mak Noor sebab jemput saya. Ni kali pertama tau saya buat podcast. So saya macam bertuah lah. Bertuah lah dapat jemput doktor. Ini bukan kedua kita jumpa kan? Kali kedua. Betul. So kita ta'aruf sikit lah. Boleh. Sekarang doktor praktis kat mana? Praktis lagi ke? Masih lagi. Masih praktis lagi? Masih lagi praktis. Saya total... sebabnya saya ada beberapa klinik lah. Total lebih kurang dalam 10 macam tu lah. Di Terengganu, Kelantan, KL dan Him Wellness ni dekat Taman Tun lah. Oh, ada macam-macam jenis tu semua doktor ada ke? Itu semua. Habis macam mana you memang saya busy lah. Tak adalah saya pecahkan badan saya. Dia cuma saya manage dia klinik. Ada doktor-doktor yang bertugas lah. Ya, ada lebih kurang dalam 30 orang doktor. Yang Him klinik mana dia fokus apa? Ya, kalau Him Wellness tu dia Him Wellness. Dia ada dua sebenarnya. Dia ada dua. Him klinik dengan Him Wellness. Kalau Him klinik dia adalah merupakan klinik online. Tapi kalau Him Wellness ni kalau patient yang nak jumpa secara fizikal. So dia nak datang jumpa saya. Consultation secara face to face. So dia datang kat Him Wellness. Tapi dia adalah rawatan-rawatan dia sekali. Ada rawatan-rawatannya. Sekejap lagi kita sembang lagi tentang rawatan-rawatan. Sekarang ni kita nak cerita tentang benda yang famous lah. Benda yang famous yang selalu kita jumpa lah dan selalu orang salah anggap. Benda yang macam sebenarnya banyak. Manu lah sediakan soalan banyak dah ni sebenarnya. Ready tak? Kira-kira saya dapat tu panjang tu. Panjang ni berjam ni tak tahulah. Ni sampai pukul berapa ni kita habis ni? Sebab Mano ni, yelah kita kat lab kita banyak juga terima. Sebab kebetulan kita pun buat kesuburan semua kan. So Mano tengok lately ni banyak orang yang apa orang kata ada isu dengan fertility, ada isu dengan masalah-masalah kelamin ni lah. Tapi bila Mano tengok kat form usia dia muda-muda juga sekarang ni Betul. Rasa agak-agak berbandingan dulu dengan sekarang ada beza tak dari segi umur? Maksudnya dulu mungkin orang 40 je yang dah start 40 ke atas ke baru start macam ada isu fertility, isu erectile dysfunction ke. Sekarang macam mana patient-patient doktor? Basically dia still sebabnya kalau nak ikutkan di Malaysia ni kita kena faham tentang tahap kesihatan orang. Dan kita kena faham juga berkenaan dengan statistik. Kalau ikutkan statistik rakyat Malaysia ada lebih kurang dalam 34 juta macam tu. Kemudian lelaki sahaja lebih kurang dalam 17 juta. Lelaki dewasa yang berumur lebih kurang dalam 40 ke atas lebih kurang dalam 7 juta. Dan mereka yang ada masalah kita panggil erectile dysfunction ataupun mati pucuk ni lebih kurang dalam 5.32 juta. 5 juta? 5 daripada juta. 17 tu? 17 juta, 5 juta mati pucuk? 5 juta sebabnya kita mudah statistik yang dikeluarkan oleh KKM. Kalau kita jumpa 10 orang lelaki yang umur 40 tahun ke atas, 7 daripada mereka akan ada masalah mati pucuk. 7. Kalau jumpa yang kecil manis, 10 orang kecil manis, 9 daripada mereka ada masalah mati pucuk. 10. Daripada 10 kecil manis, 9 tu ada masalah mati pucuk. Serius lah?
Ya. Okay, so sekarang ni sebenarnya definition betul-betul yang kadang-kadang makna sebenarnya banyak, I rasa lah banyak orang tak faham mati pucuk tu apa, tak subuh tu apa. So sebenarnya apa? By definition mati pucuk tu apa sebenarnya? Okey. Suatu Benda ni soalan macam-macam kan? Ada Soalan yang macam-macam. dia soalan yang bagus makna sebab ramai yang ingat bila mati pucuk dia akan mandul ataupun bila dia mandul tu bermaksud dia mati pucuk. Dia macam keliru sikit. Betul. Definition dia tu macam keliru sikit. So cuba terangkan. Okey. Secara mudah orang yang mandul tak semestinya mati pucuk dan orang yang mati pucuk tak semestinya mandul. Betul. Okey. Lepas tu, So dia different kenapa dia different? Dia kenapa dia different? Sebabnya kalau nak ikutkan orang yang mati pucuk ni adalah orang yang tak mampu untuk keras. Dia ada level-level dia lah. Okey. Tahap 1, tahap 2, ada tahap tahap 3, dua, tahap 4. Ada yang level dia level yang paling biasa adalah dia tidak mampu untuk keras dan sustain kekerasan. Dia boleh keras tapi tak boleh mampu untuk sustain kekerasan dia. Dia akan drop. Itu level rendah sikit. Yang tinggi lagi dia keras tapi dia tak mampu untuk buat penetration. Yang kata tak boleh sustain tu penetration boleh berlaku. Still boleh berlaku. Dan yang paling atas sekali adalah level yang langsung tak naik. Teratai layu di tasik madu lah. Kejut tak bangun. Kita dah buat macam-macam tak bangun. Seawal umur berapa? Yang doktor pernah jumpa lah. Seawal umur berapa ada yang 20 lebih. Serius 20 lebih. Awal 20 lebih. 21, 22 ada. Even yang paling muda saya ingat lebih kurang 19 pun ada Mano. Tapi sebab apa Lifestyle ke apa? Tak. Ini yang menarik Mano. Dia different. Kalau orang yang umur 40 tahun ke atas, kebanyakan mereka kecil manis. Okey. Tapi kebanyakan yang umur bawah daripada 35 ni, kebanyakan mereka adalah masalah pornografi. Sebab mana dia dengar tau. Tak tahulah betul ke tak. Dia orang kata kalau orang yang tengok pornografi ni, dia orang boleh ada ereksi ketika hanya bila dia orang tengok pornografi sahaja. Dalam kalau dalam hubungan betul-betul intim dia orang tak dapat nak capai sebab tak sama tu. Macam tu ke maksud dia? Betul. Kan maksudnya yang haram lah, yang haram dia orang boleh lah. Yang halal dia tak boleh lah. Allah dah tutup dah kau punya ni. Kau buat benda ni. Maksudnya macam tu kan? Maksudnya otak dia dah mindset macam tu Ya, dia macam ni secara mudah. Tapi kalau macam tu maksudnya dia bukanlah kategori ED. Maksudnya dia boleh tapi dia tak boleh ketika intercourse saja, betul tak? Ya. Ke macam mana? Apakah maksud yang dimaksudkan dengan ED lah, mudah kita sebut ED Apakah maksud ED? ED ni dia mesti untuk tegang sebab Allah dah buat sebagai manusia ni dia kena pasangan. Betul tak? Betul. Dia bukan berseorangan. So objektif untuk bersama tu macam mana? Maksudnya dia mesti untuk kedua-dua capai kepuasan. Okey. Itu objektif kan? Okey. Tapi kalau ada satu pihak saja yang mencapai kepuasan dan dia boleh puaskan diri dia sendiri, itu masalah tu sebenarnya. Betul. Kan? So bagi mereka katalah dia kata, saya masa tengok porn, saya okey boleh keras. Tapi bila nak bersama dengan wife, tak boleh keras. Tak boleh keras. Apa problem? Dia problem kalau orang yang... So kita tetap kategorikan dia ED lah. Yes. Yes, sebab dia tidak mampu untuk tak capai. Tak fit the purpose lah kan. Yes. Tak fit the purpose lah. Ya, betul. Dia tak boleh capai. Kau kahwin dengan handphone. Dia capai kekerasan tak capai. Tapi kalau macam tu saya nak fix kan. Sebab itu dah macam makna ingatkan ED ni specifically lebih kepada memang medical problem where dia memang tak boleh. Pun ada juga macam tu kan. Ya. Itu tak boleh tu macam kita kata tadi, level yang paling atas sekali yang tak mampu. Yang memang langsung tak naik. Okay. Tapi ada yang boleh naik sampai tapi tak boleh buat penetration, ada yang boleh naik tapi masih lagi boleh buat penetration, ada yang kurang keras daripada biasa pun dikira masih lagi ED. Itu stage-stage dia. Level kekerasan tu beza. So rawatan-rawatan pun beza lah. Rawatan pun berbeza mengikut tahap-tahap mereka tahap dekat mana. So apa antara jenis-jenis rawatan yang biasa, yang paling, kalau yang paling bukan level yang langsung tak boleh keras tu lah. Kalau level-level yang dia boleh keras tapi tak boleh penetrate, rawatan ni macam mana? Dia macam ceramah agama. Kita bagi ceramah agama ke jangan lah macam tu. Ceramah agama suruh taubat. Ya betul. Dia macam ni. Kalau kita ni, dia umpama macam ni mana? Dia umpama kalau tali yang bersimpul, kita nak buka tali tu. Macam mana kita nak buka? Kita mesti kena cari punca dulu. Punca dia dekat mana? Barulah kita boleh urai, buka dan kita boleh
leraikan tali tu. Okey. Sama juga dengan masalah. Bila kita nak masalah, macam mana kita nak tahu dulu, nak selesai masalah, dia bukan terus pergi, okey, rawatan pakcik ataupun rawatan encik adalah mesti A, mesti B, mesti C. Tak, dia tidak akan sama. Sebab dia bergantung kepada masalah, kena tahu dulu punca. Sebab tu kena jumpa doktor dan juga tahu dulu, doktor nak tahu dulu. Sebab setiap orang berpunca beza-beza. Ada orang yang masalah kencing manis. Ada orang darah tinggi. Ada orang kolesterol tinggi. Ada orang disebabkan ubat. Ada orang disebabkan anxiety. Ada orang disebabkan oleh depression. Ada orang disebabkan oleh masalah sleep disk. Ada orang disebabkan oleh masalah stroke. Ada orang disebabkan pernah aksid. Banyak punca. So dia punya treatment dia pun bergantung kepada apa root cause dia lah sebenarnya. Apa root cause. Jadi tak boleh nak pukul sama. So dia memang kena macam customise lah kan? Ya, kena customise. Sebab tu kena tahu dulu. So kalau macam penyakit-penyakit lain, kita biasa ada macam early detection ke kan, ataupun kita nak early sign ke. Untuk macam mati pucuk ni dah ada early sign ke? Ada early sign. Early sign dia adalah Morning Wood. Adik tak bangun pagi. Tahu tak? Morning Wood tu apa kawan-kawan? Ada juga orang tak tahu. Ada juga tak tahu. Morning Wood tu apa? Sebenarnya cerita sikit. Morning Wood ni kira adik bangun sendirilah pagi-pagi tanpa ada apa-apa. Sebab apa? Basically dalam badan kita, hormon kita, testosteron paling tinggi pada waktu pagi. Betul. Tengah pagi kata. Tengah pagi. Pukul 4 pagi tu dia dah tinggi dah. Tapi Morning Wood ni orang yang dah akil balik je lah. Basically dia by right, kalau orang tak semestinya akil balik. Semestinya akil balik. Dia asalkan dia dah dewasa, tak semestinya dia dah capai akil balik, dia akan dapat Morning Wood. Dia adalah berkaitan dengan hormon. Kalau hormon dia dah boleh dihasilkan dengan sempurna dan dia boleh hasilkan testosteron, basically Morning Wood akan dapat dihasilkan. So Morning Wood ni ada juga tanya doktor, macam mana saya nak tahu Morning Wood saya ni normal ke tak normal? Kan? Berapa kerap? Adakah setiap pagi ke? Ataupun setiap bulan ke? Setiap minggu ke? Seminggu 3 kali ke? Seminggu 3 kali ke? Macam mana? Basically kalau seminggu sekali tu kira normal lah. Oh iya ke? Kita sekali itu seminggu. Kira macam basic lah. Basic lah. Kau basic dik. Kalau kau seminggu sekali tu kau basic. Dia kalau okey setiap hari. Setiap hari lah. Setiap hari tu kira normal lah. Tapi bila dia dah tahu masa pada umur 18 contoh atau 15 tu, dia memang seminggu sekali. Tapi bila dah makin lama, dia perasan makin 2 minggu baru sekali ataupun sebulan sekali. Itu adalah merupakan tanda awal dia ada masalah erectile dysfunction ni. Maksudnya kalau kita nak tahu kita dah nak menuju ke arah problem erectile dysfunction atau mati pucuk ni, kita kena monitor kita punya Morning Wood lah. Antara dia. Okey. So Mak Nur rasa mungkin ramai orang tak tahu. Mak Nur pun sebenarnya tak tahu nak tanya juga. Okey. Mekanism erection tu. Okey. Macam mana sebenarnya berlakunya erection tu? Orang kena tahu tau. Memanglah kalau kita tengok opposite sex kita, kita rasa ada rasa arousal tu semua, tapi maksudnya secara anatominya macam mana boleh berlaku dan macam mana boleh tiba-tiba benda tu lose function? Kan? Baik. Faham. Dia macam ni Mano. Kalau nak lukis tu dia satu part lah kita nak lukis. Tapi saya ceritakan dengan mudah Mano. Dengan mudah, basically pertama step dia perlu ada rangsangan. Maksudnya rangsangan ni bukan melalui mata sahaja ataupun melalui rangsangan. Dia boleh jadi melalui pemikiran, apa yang kita fikir. Ada juga melalui hidu, bauan. Sebab tu kalau bauan secara romantik, bunyi muzik pendengaran, pemikiran, penglihatan, dia akan berikan rangsangan. Itu dipanggil arousal. Dia start dengan macam tu. Bila dah start pada brain, sebab dia bukan bermula pada zakar. Dia bermula pada brain. So dekat otak kita hasilkan satu substance, dia dipanggil NO, nitrite oxide. Nitrite oxide ni akan diriliskan oleh otak. Dan juga testosteron begitu juga akan diriliskan melalui testis. Dan bila berlakunya begitu, dia akan pergi ke nitrite oxide ini, dia akan boleh menyebabkan blood vessel kita atau salur darah kita ni akan jadi relax. Bila relax, darah daripada jantung akan dipump dan lebih banyak darah akan mengalir ke bahagian zakar. Sebab zakar ni dia tidak ada tulang, dia juga tidak ada cartilage macam telinga untuk dibentuk jadi keras. Dia cuma ada vessel, dia ada saraf dan juga otot. Jadi dia perlukan
salur darah yang dikembangkan, kemudian darah Darah masuk. tu masuk. Dan dia akan jadi keras. Itulah So, secara mudah. darah tu dia pump pergi ke area sana lah. Ya, sebab bila dah relax, makin banyaklah darah pergi sana. Faham. Dalam masa yang sama juga, kita tidak mahu untuk darah tersebut backflow kepada badan. Dia Jadi kita perlu ikat. Dia perlu ikat dengan pelvic floor tu. okey. So dia ikat dekat bawah, pegang supaya darah tu sustain kat situ. Bila pancut baru dia release pelvic floor, blood flow tu balik. Aku tak tahulah faham ke tak. Macam aku cerita terlalu saintifik Mano. Aku Boleh. tu lah. I faham. Okey. Kau faham tak? Dekat orang pendengar ni tak faham. Aku cakap macam doktor sangat ni. Okay, so basically dia macam dia bermula kat kepala otak kita lah. Kepala otak. That's why kalau macam kita stress, macam doktor kata tadi, kalau dia anxiety dan sebagainya, mungkin akan ada problem kan. Ya. So kalau macam contoh, makna tu fikir kalau macam contoh orang tu, maksudnya kalau dia hanya isu dia bila dia tengok pornografi saja, dia kena fix that habit sajalah tanpa makan ubat, betul tak? Ya betul, tapi dia ada juga perlukan medication. Ada tak Ada medication. Sebab macam ni Mano, ada orang tanya saya, doktor, macam mana orang tu, apa kaitan orang tu tengok pornografi dengan masalah mati pucuk dia? Ada orang kata, ada juga orang tanya saya, doktor, kalau saya onani atau melancap, adakah dia akan efek mati pucuk saya? Ada juga yang tanya macam tu. Jadi saya kata secara mudah macam ni, kalau melancap atau onani, aku perkataan aku gangster sikit. Sama, teruskan. Aku gangster sikit. Lucah sikit aku punya perkataan. So bila onani, onani ni dia tidak akan menyebabkan mati pucuk. Tidak akan. Cuma psychologically je. Sebabnya yang menyebabkan mati pucuk adalah pornografi. Kenapa pornografi boleh menyebabkan mati pucuk tetapi onani tidak boleh menyebabkan mati pucuk? Walaupun orang tu onani setiap hari, dia tidak akan menyebabkan mati pucuk. Tapi pornografi tu yang menyebabkan pornografi. dia. Tapi tidak ada orang yang onani tanpa pornografi. Betul. Takkan kita sembang ni tiba-tiba kita onani? Tak ada. Takkan dia tak mungkin buat begitu. Aku dah masuk dalam bilik lucah lah ni mana. So dia maksudnya dia macam mana perbuatan tu sebenarnya tak menyebabkan mati pucuk, tapi aktiviti yang you tengok pornografi tu yang menyebabkan you mati pucuk sebab dia link dengan kepala Sebab apa Makno? Sebabnya dalam medical kita panggil performance anxiety. Performance anxiety, okay? Sebab apa? Bila dia tengok porn, apa yang jadi adalah dia tengok, dia punya besar, dia punya panjang, dia punya lama. Tapi aku punya kecil, pendek, tak tebal mana. Tak tengok sekejap. Nanti dia akan jadikan dia tu anxiety. Yelah. Bila dia jadi anxiety, dia kau rasa baka mana pula kan? Baka mana pula kan? Bukan baka Afrika kan? Bukan baka Arab kan? Jadi dia tengok, sepatutnya dia punya performance dia macam tu. Tapi tengok-tengok, 2 minit, 3 minit aku punya. So jadi, anxiety dia melebihi sampaikan dia langsung tak boleh nak capai ereksi tu. Sebab dia dah hilang confident, dia low self esteem, dia dah datang perasaan-perasaan tu. Aku punya kecil, aku punya aku punya cepat, aku punya tak tebal. Itu yang menyebabkan dia mati pucuk sebab tak naik. Betul. Itu Maksudnya aktiviti onani tu sendiri tak, tapi dia berkait dengan pornografi tu. So lepas ni Mana nak tanya lebih lanjut tentang rawatan tau. Okay. So kita bersama Al-Kuliah hari ni. So kita nanti lepas ni kita akan cakap pasal rawatan pula. Okay.